Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada malam ini. Kita masih lagi mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Pada malam ini insya-Allah taala kita nak mulakan perbahasan daripada awal bab yang ketiga daripada kitab Q&A Fiqh Perubatan ni, yang mana sang pengarang kitab ini iaitu Dr. Muhammad Rafiqi, beliau memberikan judul Bendalir Badan dan Aplikasi. Itu merupakan topik nama bab yang diberikan oleh sang pengarang. Sebelum saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan dengan isu-isu yang dibangkitkan oleh sang pengarang kitab ini, saya nak ambil masa sedikit untuk just kita rumuskan apakah poin-poin penting yang pernah kita kongsi dengan antum pada sesi kita yang lalu. Di sana ada 4 poin yang penting yang kita pernah sentuh pada sesi yang lalu. Yang pertama sekali, sang pengarang menyentuh tentang kewajipan berikhtiar bagi mencari dan mendapatkan ubat yang halal ketika berubat. Jadi hukum asalnya kalau kita nak cari ubat-ubatan, hukum asalnya kalau nak cari rawatan, the first step, langkah yang pertama adalah dengan berikhtiar, berusaha bersungguh-sungguh mencari, mendapatkan ubat-ubatan yang halal. Itu merupakan hukum asal. Poin yang kedua yang kita simpulkan pada sesi yang lalu adalah keharusan untuk berubat dengan benda yang haram hanyalah pada ketika darurat sahaja. Jadi pada hukum asal, menurut hukum asal, seorang Muslim dia tidak berubat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tiada alternatif yang lain, maka pada ketika itu diberikan kelonggaran daripada sudut hukum. Jadi kebenaran, keharusan untuk berubat dengan ubat-ubatan yang dicampur dengan benda-benda yang haram hanya diberikan kelonggaran dalam keadaan darurat sahaja. Itu merupakan poin yang kedua yang kita simpulkan. Yang ketiga yang kita simpulkan pada sesi yang lalu adalah ketentuan tentang keadaan darurat seseorang yang menggunakan benda-benda yang haram mestilah diputuskan oleh seorang doktor Muslim yang adil, amanah dan mahir dalam bidang perubatan. Jadi tadi kita katakan keharusan kebenaran untuk berubat dengan benda-benda yang haram ni boleh dalam keadaan darurat. Cuma di sini timbul satu persoalan, siapa yang tentukan sama ada keadaan kita ni darurat ataupun tidak darurat. Jadi kata para alim ulama, yang menentukan sama ada keadaan seseorang itu darurat ataupun tidak adalah para pakar perubatan, kan, doktor-doktor Muslim yang adil, yang mempunyai kemahiran yang mendalam dalam bidang perubatan. Mereka lah yang paling layak untuk menentukan sama ada keadaan itu darurat ataupun tidak. Yang keempat,
umat Islam mestilah berusaha bersungguh-sungguh mewujudkan ubat alternatif yang halal. Walaupun tak dapat dinafikan, dalam Islam, dalam fiqh, dalam kaedah-kaedah fiqh, ada sebuah kaedah fiqh yang berbunyi ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat membenarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tak nafikan adanya kaedah tersebut, tapi sebaiknya lah kalau sekiranya ada golongan cendekiawan, kan, orang-orang Islam yang mempunyai ilmu yang mendalam dalam bidang perubatan, kalau sekiranya mereka boleh berusaha untuk mewujudkan alternatif ubat yang halal bagi ubat-ubatan yang mana cuma ada yang haram sahaja, kan, kalau boleh diwujudkan alternatif yang halal adalah lebih baik, kan, memberikan jalan keluar kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat ataupun orang-orang Islam. Itu merupakan di antara 4 poin yang penting yang kita rumuskan pada sesi kita yang lalu. Hari ini kita nak beralih kepada satu perbahasan yang baru dalam mukadimah bab yang ketiga. Dr. Muhammad Rafiqi sebelum dia bahaskan tentang isu-isu yang lain, dia bahaskan sesuatu benda yang simple terlebih dahulu. Yang saya yakin ramai di kalangan kita yang pernah dengar, pernah belajar dalam kitab-kitab fiqh, especially dalam bab yang pertama, bab taharah. Bab berkaitan dengan bab bersuci, bab purification. Iaitu beliau mulakan terlebih dahulu dengan membahaskan tentang pengertian najis dan contoh-contoh najis dalam Islam sebelum dia beralih kepada benda-benda yang sedikit kompleks. Jadi pada malam ini kita nak lihat perbahasan para alim ulama berkaitan dengan najis. Jadi beliau mulakan pada awal bab yang ketiga ini dengan definisi najis, dengan pengertian najis yang mana boleh dilihat daripada dua sudut. Pertama adalah daripada sudut bahasa, yang kedua adalah daripada sudut istilah. Daripada sudut bahasa, najis ni adalah semua ataupun segala benda yang kotor dan menjijikkan, itulah najis. Daripada sudut istilah pula yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, para ulama kita, para fuqaha kita, mereka mentakrifkan najis itu sebagai benda kotor yang menghalang daripada sahnya solat seperti darah dan air kencing. Jadi najis ni bukan setakat benda yang kotor menurut istilah. Menurut istilah para fuqaha, para ulama fiqh kita, najis ni benda yang kotor yang mana ianya menghalang daripada sahnya solat. Jadi apakah contoh yang diberikan perkara-perkara yang menghalang daripada sahnya solat adalah sebagai contoh darah yang mengalir dan air kencing, dan ada banyak lagi yang akan dibahaskan sebentar nanti insya-Allah taala. Jadi beliau mulakan dengan sesuatu yang simple terlebih dahulu, sesuatu yang basic yang saya yakin ramai di kalangan kita yang tahu tentang perkara ini. Kemudian beliau beralih kepada perbahasan yang kedua berkaitan dengan perkara-perkara najis. Apakah contoh-contoh bahan-bahan ataupun perkara-perkara yang dimasukkan dalam kategori najis, yang mana kalau seseorang ini terkena salah satu daripada benda ini ataupun perkara ini, maka tidak sah solatnya. Dan bila saya perhatikan perkara-perkara yang disebutkan oleh sang pengarang kitab ini, iaitu Dr. Muhammad Rafiqi, kita akan lihat perkara-perkara najis yang beliau masukkan, contoh-contoh najis yang beliau sebutkan adalah contoh-contoh daripada pandangan mazhab Syafi'i. Jadi kadang-kadang kita ni kalau belajar tentang perbandingan mazhab, kita akan dapati ada sebahagian perkara ni para ulama kita sepakat tentang kenajisan benda tu. Mazhab Hambali kata benda tu najis, mazhab Syafi'i kata benda tu najis, mazhab Maliki kata najis, mazhab Hanafi kata najis. Ada sebahagian benda ni ulama sepakat yang benda tu memang najis, tak ada khilaf. Tak ada perselisihan pandangan di kalangan ulama. Cuma kadang-kadang juga bila kita lihat ada sebahagian perkara ni ulama kita selisih pandangan. Ada sebahagian ulama, ada sebahagian mazhab mengatakan benda tu najis. Ada sebahagian mazhab yang lain pula berpandangan sebaliknya. Mereka mengatakan itu tidak najis. Jadi apa yang ingin dikongsikan dalam slide-slide yang akan kita lihat sebentar nanti adalah berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i. Itu bermaksud
Barangkali di sana ada pandangan-pandangan yang lain dalam isu ini. Yang pertama sekali kata Dr. Muhammad Rafiqi ataupun sang pengarang kitab ini, perkara yang termasuk dalam najis, especially dalam mazhab Syafi'i, adalah arak dan sesemua cecair yang memabukkan. Jadi arak ataupun khamar dalam istilah Arabnya, dalam istilah yang digunakan dalam Al-Quran, maka itu termasuk dalam najis menurut mazhab Syafi'i. Apakah dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan yang khamar itu najis menurut mazhab Syafi'i? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-90. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, khamar, wal maisir, perjudian, wal ansabu, pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan menggunakan batang-batang anak panah, semuanya adalah kotor keji daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh, oleh itu hendaklah kamu menjauhinya, la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya. Jadi kalau kita perhatikan dalam this particular ayat, surah Al-Ma'idah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala attracts our attention. Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian kita kepada 4 perkara. Yang pertama khamar, iaitu arak. Yang kedua adalah maisir, iaitu judi. Yang ketiga adalah pemujaan berhala. Dan yang keempat adalah mengundi nasib dengan menggunakan batang-batang anak panah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan rijs. Rijs itu maksudnya adalah kotor. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Jadi menurut pandangan mazhab Syafi'i, oleh kerana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan al-khamar dalam ayat ini sebagai rijs, sebagai kotor, sebagai keji, itu menunjukkan yang arak ni memang najis. Najis hissi. Zatnya memang najis. Kalau tersentuh, maka hendaklah kita bersihkan anggota badan kita yang terkena air arak tu. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Dan kita pernah jelaskan dalam sesi-sesi yang lalu, kita mengatakan arak ni sama ada dia najis ataupun tidak adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Mazhab Syafi'i mengatakan arak tu najis. Dalam masa yang sama juga kita lihat dalam perbincangan para alim ulama kita, ada sebahagian pandangan yang lain mengatakan arak itu tidak sampai kepada tahap najis. Cuma apa yang kita kongsikan pada malam ini adalah berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan arak itu ataupun khamar itu termasuk dalam najis. Yang kedua, perkara ataupun bahan yang termasuk dalam najis yang disebutkan oleh sang pengarang kitab ini, yang juga merupakan pandangan pegangan pendirian mazhab Syafi'i, adalah air kencing serta taik manusia dan haiwan termasuk dalam najis. Kan? Jadi najis yang keluar daripada badan kita, daripada kubul, daripada dubur, air kencing, tahi manusia dan juga dengan haiwan, itu termasuk dalam najis. Apakah sandarannya? Salah satu dalil yang dinukil oleh sang pengarang kitab ini, sepotong hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala tentang peristiwa seorang Arab Badui yang datang masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Lalu Arab Badui tersebut dia kencing, dia buang air. Ada sebagian sahabat Nabi SAW ingin mencegahnya daripada buang air kecil. Tapi Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk membiarkannya. Kasih dia habis dulu. Kemudian setelah Arab Badui itu selesai, dia buang air kecil, Nabi SAW perintahkan agar dibawa segayung air, air dalam bekas, kemudian dituangkan
ke tempat, ke tanah yang mana terkena air kencing tersebut. Itu yang kita sebutkan dalam slide yang ke-12 ni. Kata Nabi SAW terjemahannya, tuanglah ke atas tempat itu satu timba penuh air. Jadi kata para alim ulama kita, hadis ni menunjukkan yang air kencing manusia tu najis. Kat mana dalil dia? Dekat mana point dia? Adalah kerana Arab Badui tersebut selepas dia buang air kecil, Nabi SAW perintahkan agar dituangkan air ke tempat air kencing tersebut. Dalam arti kata yang lain, Nabi SAW perintahkan agar dibersihkan tempat yang terkena air kencing Arab Badui tadi tu. Kalau sekiranya dia tak najis, kalau sekiranya air kencing manusia tak najis, nescaya Nabi SAW tidak akan perintahkan untuk membersihkan tempat tersebut. Oleh kerana air kencing manusia najislah, Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk membawa bekas air kan, dan menuangkannya dekat tempat yang terkena air kencing tersebut. Kan? Jadi ini adalah sepotong hadis yang sering kali kita dengar. Kan? Hadis tentang seorang Arab Badui yang buang air kecil di dalam masjid Nabi SAW. Dan sebagaimana kita maklum, keadaan Masjid Nabawi pada zaman Nabi SAW tidak sama dengan keadaan Masjid Nabawi pada zaman ini. Hari ini kita masuk Masjid Nabi SAW dekat kota Rasul SAW, kita dapati ada banyak kapet. Kan? Kapet yang kita solat rasa sedap sangat. Tapi pada zaman Nabi SAW, Masjid Nabi SAW dekat bawah tu tanah. Kan? Pasir, tanah dan bukan kapet. Kan? Jadi ini merupakan perkara yang kedua yang termasuk dalam najis, iaitu air kencing manusia, tahi manusia dan juga haiwan. Yang ketiga yang termasuk dalam najis, yang disebutkan oleh sang pengarang menurut pandangan mazhab Syafi'i, adalah anjing dan khinzir. Ini merupakan najis menurut mazhab Syafi'i. Dan ini berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat ketiga, especially yang ada kaitan dengan khinzir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Yang artinya, diharamkan kepada kamu memakan bangkai, binatang yang tidak disembelih, dan darah yang keluar mengalir, dan daging khinzir, dan binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh daripada tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala. Dan diharamkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Jadi kalau antum perhatikan dalam ayat ini, dalam terjemahan ayat ini, kita gariskan perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai diharamkan kita memakannya. Dan ada banyak benda yang disebutkan dalam ayat ini yang diharamkan ke atas seorang Muslim. Antaranya adalah bangkai. Yang kedua, darah yang mengalir. Yang ketiga, daging khinzir. Yang keempat, binatang yang disembelih kerana lain daripada Allah. Yang kelima, yang mati tercekik. Yang keenam, binatang yang mati dipukul.
Yang ketujuh, binatang yang mati jatuh daripada tempat yang tinggi. Yang ke-8, binatang yang mati ditanduk. Yang ke-9, binatang yang mati dimakan binatang buas. Dan yang ke-10, binatang yang disembelih atas nama berhala. Kan, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita highlightkan yang warna kuning daging khinzir. Kan, kata sang pengarang tadi, antara salah satu perkara yang termasuk dalam najis adalah daging khinzir. Daging khinzir ni bukan sahaja haram dimakan, tetapi dia termasuk dalam najis. Kan, di dalam Al-Quranul Karim. Jadi itu merupakan dalil bagi najis kenajisan khinzir. Bagi anjing pula, kan, dalam mazhab Syafi'i kita akan lihat kenajisannya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum." Dalam sepotong hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya anjing dia jilat daripada bekas salah seorang daripada kamu, hendaklah dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Itu yang kita orang-orang Melayu seringkali panggil sebagai sertu. Jadi oleh kerana Nabi SAW perintahkan agar disertu, iaitu cuci dengan 7 kali basuhan, salah satu basuhannya dicampur dengan tanah. Itu yang membuatkan sebagian di kalangan ulama mengatakan yang najis anjing ni kan adalah najis, terutama sekali kalau sekiranya dia basah. Kan itu merupakan pandangan daripada mazhab Asy-Syafi'i. Yang keempat yang termasuk dalam najis dalam mazhab Syafi'i adalah bangkai. Dan dalilnya sama seperti tadi. Saya tak akan ulang sekali lagi membaca dalil ini. Dalil yang sama, surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, yang menyebutkan tentang kenajisan ataupun pengharaman bangkai. Dalam ayat ini sebutkan tentang beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan salah satunya adalah bangkai. Dan para ulama kita mentakrifkan bangkai itu sebagai binatang yang mati dalam keadaan tidak disembelih secara syar'i. Tidak disembelih secara syarak. Kan? Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Kan? Jadi bangkai ini binatang yang tidak disembelih secara syarak, secara syar'i. Walaupun binatang itu pada asalnya boleh dimakan. Contoh seperti kambing, lembu, unta, boleh kita orang-orang Islam makan. Tapi kalau sekiranya tidak disembelih, maka dia jadi bangkai. Ataupun kalau disembelih dengan cara yang tidak selari, tidak bertepatan dengan ajaran Islam, maka dia jadi bangkai. Walaupun kambing ni pada asalnya boleh kita makan. Jadi binatang-binatang sama ada yang boleh dimakan ataupun binatang-binatang yang haram dimakan kalau sekiranya tidak disembelih. Dia mati secara sendiri atau mati dengan cara penyembelihan yang tidak mengikut syarak, tidak mengikut ajaran agama Islam, maka jadilah dia bangkai. Bila dia jadi bangkai, dia jadi haram untuk kita makan. Dan menurut mazhab Syafi'i, dia bukan sahaja haram dimakan, tetapi binatang bangkai tersebut menjadi najis. Itu merupakan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Yang kelima, yang termasuk dalam najis menurut mazhab Syafi'i adalah darah yang mengalir dan nanah. Itu juga termasuk dalam najis. Dan salah satu dalilnya adalah surah Al-An'am ayat 145. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitah أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس
فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging khinzir, kerana sesungguhnya ia adalah kotor, atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah. Kemudian sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi kita lihat dalam this particular ayat, surah Al-An'am ayat 145, Allah Subhanahu Wa Taala menarik perhatian kita kepada beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah bangkai. Antaranya adalah darah yang mengalir. Antaranya adalah daging khinzir. Antaranya adalah binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum asal benda-benda ini adalah tak dibenarkan untuk kita memakannya, melainkan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan satu keadaan yang mana kalau kita tidak makan boleh membawa sampai kepada kematian. Kita terpaksa makan agar kita dapat terus hidup dalam keadaan tidak melampaui batas. Maka itu diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kita nak tekankan dekat sini adalah perkataan-perkataan yang kita warnakan dengan warna kuning, iaitu darah yang mengalir. Kan? Tadi kita dah sebut tentang kenajisan bangkai. Tadi kita dah sebutkan tentang kenajisan khinzir. Dalam ayat ini disebutkan tentang kenajisan darah yang mengalir. Itu termasuk dalam najis. Kan? Menurut para alim ulama kita, termasuk para ulama mazhab Syafi'i. Yang keenam yang dibincangkan juga oleh sang pengarang kitab ini, yang juga merupakan najis dalam mazhab Syafi'i, adalah setiap bahagian yang tercerai ataupun yang terpisah daripada haiwan semasa hidupnya. Okay. Anggota badan yang tercerai, yang terpisah daripada seekor binatang semasa hidup, maka itu adalah dianggap sebagai najis yang disebutkan oleh sang pengarang kitab ini, dan juga itu merupakan pandangan mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, yang termasuk dalam kategori najis yang disebutkan oleh sang pengarang adalah susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya. Kan? Itu termasuk dalam najis menurut yang disebutkan oleh sang pengarang kitab ini dan juga menurut pandangan mazhab Syafi'i. Jadi sebagai kesimpulan, sebelum saya mengundurkan diri pada malam ini, kita nak simpulkan poin-poin yang penting daripada perkongsian malam ini. Pertama sekali kita katakan najis adalah benda kotor yang menghalang daripada sahnya salat seperti darah dan air kencing. Najis ni bukan kotor sahaja, tapi kotoran yang mana menghalang daripada sahnya salat. Dan yang kedua, tadi kita kongsi dengan antum perkara-perkara yang dilihat, dianggap sebagai najis, especially menurut pandangan mazhab Syafi'i. Antara contohnya adalah arak dan sesemua cecair yang memabukkan termasuk dalam kategori najis. Yang kedua, air kencing serta tahi manusia dan haiwan termasuk dalam najis. Yang ketiga, anjing dan khinzir termasuk dalam najis. Yang keempat adalah bangkai. Yang kelima, darah yang mengalir dan nanah termasuk dalam najis. Yang keenam, setiap bahagian yang tercerai atau yang terpisah daripada haiwan semasa hayatnya, itu juga adalah najis. Dan yang terakhir sekali adalah susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya adalah najis sebagaimana yang disebutkan oleh sang pengarang kitab ini. Itulah antara poin-poin yang penting yang disebutkan oleh sang pengarang dalam mukaddimah bab yang ketiga sebelum beliau lanjutkan dengan perbahasan-perbahasan lain yang lebih kompleks. Itu kita akan bahaskan pada minggu hadapan insya-Allah taala. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada malam ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kekurangan, kesalahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri.
Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.